صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Fadilah Muslim Majlis Salihin merangkap Imam 2, Fadil Ustaz Munir, Datuk Imam 1, Timbalan Nazir Cik Mustafa, seluruh ahli dan kuasa, Datuk Datin, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini bersama-sama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita memanjatkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang masih lagi memberi kesempatan pada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad untuk kesekian kalinya dapat lagi kita menghadirkan diri, memakmurkan, mengunjung rumah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita harap insya-Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kesempatan yang sebegini rupa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah kesempatan yang sentiasa Allah bagi pada kita sehinggalah ke akhir usia kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di sana ada satu doa yang dibekalkan oleh para ulama kepada kita, yang saya ingat tuan-tuan pun selalu baca. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tutuplah umur kami dengan tutupan yang baik. Janganlah engkau tutup umur kami dengan tutupan yang buruk. Doa ini dikuatkan dengan satu doa yang Nabi kita ajak. Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqaka wa anta radin 'anna. Wakhtim bis salihati a'malana wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Doa tu Nabi kita ajak untuk kita selalu berdoa dengan doa tu.
Allahumma ja'al khaira ayyamina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wahai Tuhan kami, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadikanlah hari yang terbaik kepada kami ialah hari kami bertemu denganmu. Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqaka. Wahai Tuhan kami, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadikanlah hari yang terbaik dalam hidup kami ialah hari kami bertemu denganmu. Wa anta radin anna, sedangkan engkau pun redha kepada kami. Waqtim bis salihati a'malana. Wahai Tuhan kami, tolong akhirkan dengan amal yang soleh. Wahai Tuhan, tolong akhirkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan amal yang soleh perbuatan kami. Waqtim bis salihati a'malana wa tawaffana muslimin, dan matikanlah kami sebagai seorang Islam. Wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin, dan hubungkan kami dengan orang-orang yang soleh. Doa tu Nabi kita ajak dan Nabi kita suruh kita baca. Semua doa-doa ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi baca sebenarnya bukan untuk dia. Nabi mengajar ataupun Nabi membaca doa semua-semua yang ma'thurat, doa-doa yang terkandung dalam bacaan-bacaan Nabi ialah semuanya untuk umatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka di antara doa yang Nabi kita ajak ialah yang saya bacakan tadi. Kalau boleh tuan-tuan tulis, kalau tak mau tulis tuan boleh rakam, baca doa ni, jangan tinggal. Doa tu Nabi kita sebut, Allahumma ja'al khair ayyamina yawma nalqaka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wahai Tuhan kami, jadikanlah sebaik-baik hari kami. Hari kita ni di mana bermulanya? Hari kita bermula daripada saat pertama kita dihadirkan ke dunia ni. Daripada keluar perut mak sampai kita mati. Segi umur, semua orang tak sama segi umur. Sayyidina Muhammad. Ada orang yang Tuhan bagi umurnya, ada orang yang Tuhan bagi umurnya pendek sangat. Keluar ke dunia, tak ada sampai 5 minit kembali ke rahmatullah. Tuhan ambil balik. Ada orang yang Tuhan bagi umurnya panjang sekali, sampai dia jemu menanti mati. Dia rasa hari ni mati dah apa aku. Tak mati lagi. Dia tengok kawan-kawan dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Seorang semua dah berangkat pi dah. Dia perhati kawan-kawan dia, tinggal dia seorang je lagi. Hal lain dah tak ada lah. Dia pun tunggu mati. Lepas hari-hari, dia pun cemuih, kata orang Kedah. Jemu tunggu mati. Bila lah nak mati? Ada orang tuan-tuan sakit, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sakit lama sekali, tak mati-mati. Ada orang tak nak sakit apa pun mati. Dalam satu kalam ulama disebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
kam min sahihin yamutu ghadan wa kam min sahihin yamutu ghadan wa kam min maridin ya'ishu ila al-abad. Betapa banyak orang yang sihat esok mati. Betapa banyak orang yang sakit hidup begitu lama sekali. Tuan-tuan, dalam hidup kita, marilah kita mencipta sallallahu alaihi Muhammad, hidup yang terbaik. Hidup yang baik Nabi sebut dalam sebuah hadis, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang umurnya panjang, wa hasuna amaluhu, dan amalnya baik. Umurnya panjang, amalnya baik. Itulah ukuran terbaik pada sisi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar pada umatnya. Kalau umurnya panjang, amalnya baik, itu orang terbaik. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, maka di antara tanda keberkatan umur ialah kita sempat untuk berbuat baik. Kita sempat untuk melakukan amal soleh di celah-celah kesibukan dunia kita. Itu tanda orang tu mendapat berkat umur. Ada orang, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Tuhan dah bagi dah jawatan terbaik pada dia. Siap masjid, tak main masjid. Bilal, kalau orang Kedah ni dia tulis Bilal. Bilal ni masalah dilantik oleh kerajaan, tak main masjid. Mainlah hari Jumaat seminggu sekali. Ada juga, tuan-tuan, Tuhan bagi jadi imam seminggu sekali juga. Di tempat saya, masalah Sayyidina Muhammad, sampai nak kena tulis di whiteboard nama AJK masjid. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak kena tulis macam budak-budak sekolah, 1010. Hadis mayang zuhur 1, hadis mayang asar 1, tak payah mayang maghrib 0. Sampai tahun tu, tuan-tuan, Tuhan dah bagi jawatan yang terbaik, tapi tetap tak berbuat baik. Tuan-tuan, itulah makna orang yang tak reti menghargai nikmat Allah pada dia. Bila tak reti menghargai nikmat Allah, apa jadi? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kamu bersyukur dengan nikmat yang aku bagi pada kamu, la azidannakum, kata Allah, pasti aku akan menambah lagi nikmatku pada kamu. Wala in kafartum, tapi kalau kamu kufur nikmat yang aku bagi pada kamu, inna azabi lasyadid, kata Allah, sesungguhnya azabku maha pedih sekali. Orang Kedah kata makan tak habis. Kalau kena sekali dengan Tuhan bagi nikmat, hang tak reti bersyukur nikmat, hang kena hang makan tak habis. Na'udzubillah min zalik. Satu orang di tempat saya, dia kerja mesyur rumput. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu dia mesyur rumput tu, tuan-tuan, dah masuk waktu zuhur. Saya minta maaf, tuan, saya kena minum air selalu, kering rengkung. Penyakit apa tak tahu. Kalau siapa boleh berubat, jadi sangat-sangat dia alu-alukan. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, tengah mesyur rumput, masuk waktu zuhur. Tapi tuan-tuan masih tinggal sikit lagi. Dia kata, sikit lagi kot. Dia kata sikit lagi kot. Nak berhabis juga. Tu sikit. Tuan-tuan, dia tahu tu Tuhan panggil tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggilan Allah, dia tahu.
Tapi nanti saat ni sikit lagi. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, dia merasa tak sedap sebab Allah dah panggil, tapi dia masih lagi nak mementingkan urusan kerja dia. Allah tu besar lagi dia. Allah tu besar lagi. Apa terjemah Allahu Akbar, Allahu Akbar? Tak ada terjemah dah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Bila kita utamakan yang lain daripada Allah, berarti hak tu besar daripada Allah lagi. Allahu Akbar, masalah Sayyidina Muhammad. Nah, tengah-tengah duduk mesin tu tuan-tuan, tiba-tiba mata mesin tu patah. Bila patah mata mesin tu tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad ni kena ni tulang lutut dia, tuan-tuan. Bila kena tulang lutut terkulai, jatuh orang tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia kata Allah darah macam sembelih lembu kata dia. Tu kata makan tak habis. Kalau kamu bersyukur, aku tambah lagi nikmatku pada kamu. Tapi kalau kamu mengkufuri nikmatku, inna azabi lasyadid, nikmatku maha pedih sekali, kata Allah. Na'udzubillah min dzalik. Tuan-tuan, jadi kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui yang Nabi kita ajak. Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqaka wa anta radin anna. Hari yang paling baik, hari boleh kita paling banyak main masjid. Itu hari yang paling baik sekali. Kalau sehari tak boleh sembahyang jamaah, sehari tak boleh main masjid, kena susah hati. Kalau boleh main masjid subuh, zuhur, maghrib, isyak, subuh, tuan-tuan, waktu sembahyang isyak yang terakhir, waktu sembahyang isyak tu bagi salam sallallahu Sayyidina Muhammad, sembahyang sunat, lepas sembahyang sunat angkat takbir pula, Allahu Akbar, saja aku sujud syukur kerana Allah Ta'ala. Sujud syukur, baca macam tuan baca pada pagi Jumaat, sembahyang sujud sajadah Allah. Bangkit, angkat kepala, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Pasal boleh datang 5 waktu sembahyang hari itu. Kalau kita bersyukur, Tuhan bagi lagi. Tuhan bagi lagi. Dia kadang-kadang tuan-tuan, dia bukan tentang kudrat, tetapi tentang hidayah. Anda faham bahasa saya? Taklim main masjid bukan tentang kudrat, tapi tentang hidayah Allah. Segi kudrat orang muda kuat, tapi taklim main masjid. Kadang-kadang tuan-tuan, Allah tengok badan Allah nak rebah, tapi selalu main masjid. Di tempat saya tuan-tuan, almarhum tu imam tempat saya, Masalah Sayyidina Muhammad, dia mendidik anak Korea dia sampai mereka boleh sembahyang orang tua-tua. Dan anak jemaah dalam bulan puasa Masalah Sayyidina Muhammad, mereka sembahyang 20 rakaat dan witir 13 rakaat. 30 20 campur 13. Ya. 33. Yang tunggu tuan-tuan sampai pukul 11 malam tu. Dahlah sembahyang tu, sembahyang yang tu imam baca sejuzuk. Salah Muhammad. Yang berdiri sembahyang daripada sembahyang isyak berjamaah tadi, sembahyang sunat isyak yang sebelum dan selepas lepas buat, lepas tu bangkit sembahyang tarawih 20 rakaat, 13 witir tuan-tuan, semua witir. Sembahyang ni tuan-tuan tua tapi tak duduk atas kerusi. Duduk lah ni, berdiri ni 33 rakaat daripada pukul 9 sampai pukul 11. Tuan-tuan, pasal apa boleh buat? Hidayah Allah. Tuan-tuan, kalau Tuhan tak bagi hidayah, tak boleh buat. Jadi sebab itu Allahumma salli ala sayyidina
Muhammad Nabi suruh kita berdoa, Allahumma ja'al khair ayyamina yawma nalqaka. Hari ni baik, hari ni baik, hari ni baik, hari ni baik, hari ni baik. Hari yang terbaik sekali hari mati. Yawma nalqaka, hari kami bertemu denganmu, itu hari yang terbaik sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya tuan-tuan, suatu berlaku tanah runtuh di Bukit Antarabangsa. Saya nak pergi kuliah sebuah tempat di sinilah. Jadi satu orang kawan saya kata, Ustaz nak tengok nak tempat. Saya boleh juga. Saya masuk dekat nak maghrib. Jadi saya ingat dalam seminggu berlaku kot saya mai. Tadi waktu saya mai tu saya tengok satu rumah dah ditenggelam dengan bukit. Rumah sekerat rumah ditenggelam dalam bukit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi saya sembang dengan Imam Munir. Di antara orang yang mati itu adalah satu orang perempuan. Ustaz Munir, dia mati dalam sujud lah. Tengah sembahyang apa tu? Dalam sembahyang tu lah, tengah sembahyang tu lah, dia tenggelam oleh bukit. Tu dia panggil hari yang terbaik. Dia mati tengah dia sembahyang. Macam itulah maknanya, wahai Tuhan, jadikanlah hari yang terbaik pada kami, hari kami bertemu denganmu, wahai Tuhan. Itu paling baik sekali. Al-Imam Al-Akbar Al-Bukhari, Musa Sayyidina Muhammad, Imam Bukhari mati pada malam raya. Puasa dah habis dah 30 hari. Buka puasa malam raya. Sembahyang Isyak, lepas sembahyang Isyak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kembali ke rahmatullah. Itu contoh hari terbaik. Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu. Imam Ahmad ni tuan-tuan, sembahyang tahajud setiap malam 300 rakaat. Sembahyang duha 500 rakaat. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Dan dia mati selepas khatam Al-Quran. Lepas sadaqallahul azim, khatam 30 juzuk, kembali ke rahmatullah. Satu orang di tempat saya, ini jenis cemburu tuan-tuan, nak cerita tu imam. Betul-betul dia tu imam sungguh. Dia bukan tu imam hari Jumaat, setiap waktu. Bukan ada kereta, orang kampung, ada motornya. Tu imam kampung, sallallahu alaihi Muhammad. Hujan ke, tak hujan ke, dia mesti mai jadi imam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau hujan tuan-tuan, dia main dengan motor dia, pakai baju hujan. Ni kepala ni serkup dengan plastik. Serkup dengan plastik. Tim hayang jadi imam. Alhamdulillah. Saya mengajak hari Selasa malam Jumaat, hari Selasa malam Rabu, sallallahu alaihi Muhammad, tak pernah takluk dalam kuliah. Dia orang alim ngaji pondok. Saya ni mengaji biasa-biasa saja, tapi dia alim, tapi dia menghormati majlis ilmu. Dia tunggu tuan-tuan. Lepas bayar Isyak, Musallallahu Alaihi Muhammad, kita bayar sunat Isyak, buat witir 3 rakaat. Dia buat juga. Tapi itu habis dah kita sembahyang, duduk bayang lagi. Dia lantai akhir tutup tingkap, tutup pintu, tutup lampu, tutup kipas. Kalau tak main masjid, orang tahu mesti tak sihat. Jadi kawan-kawan akan singgah di rumah dia. Memang tak sihat. Allahumma salli alaihi wasallam. Dia sakit pada hari, dia sakit pada ketika asar satu hari. Dia minta Muhammad sallallahu Muhammad, anak-anak bawa ke hospital. Dia mati asar esok. Pada asar esok Muhammad sallallahu kata isteri dia,
Dia kata kepada isteri dia, "Saat lagi kalau abang mati, simpan lepas Isyak. Saat lagi kalau abang mati, simpan lepas Isyak, kebumikan lepas Isyak." Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas dia kata, tuan-tuan, dia angkat takbir, Allahu Akbar. Habis umur, tuan. Betul-betul duduk imam tu Tuhan tunjuk. Bila Tuhan bagi jawatan imam, hargai jawatan imam. Tuhan dah bagi tempat untuk mendekat. Macam tempat saya duduk, bukan semua orang boleh, bukan semua orang, tuan-tuan, bukan boleh menyampai pilihan. Tempat yang duduk ni mulia dah. Saya mensyukuri dah nikmat tempat yang saya duduk ni, ataupun saya tak hargai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka setiap orang ada kemuliaan yang Tuhan bagi pada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, semua yang Tuhan bagi kepada kita mesti kita kena guna untuk dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan bagi rumah kita besar, apa kita guna untuk Allah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang terlebih pula, tuan-tuan. Kadang-kadang terlebih pula. Kita guna untuk kita ya. Kadang-kadang untuk kita kita tak guna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rumah besar, bilik sampai 6, guna satu bilik ya, hal lain tak ada dah, pasal anak dah keluar habis dah. Tapi semua tu Tuhan kira. Allah sayyidina Muhammad. Benda haram akan diazab, benda yang halal akan dihisab. Tuhan kira semua. Tu saya kata, saya pesanlah pada hadut mengaji dengan saya lah. Saya kata kita ni kalau buat rumah kena ukur, bagi padan Tuhan nak kira, berbaloi Tuhan nak kira. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuhan bagi apa pun semua dikira. Tuhan bagi kereta, sallallahu alaihi Muhammad. Guna, adakah kita guna untuk dia? Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Ada kereta tapi tak main masjid. Orang yang ada motor pun main masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang ujian bukan besar sangat pun. Hari itu basuh kereta, tengok lah nak hujan turun sikit je, tuan-tuan. Dia sayang kereta dia basuh. Dia dah tak pergi masjid, tak pergi surau. Sedangkan semua tu Tuhan kira. Tadi dia basuh kereta RM20, dia pergi masjid kotak kereta dia, semua tu Allah kira. Allah kira pahala kat dia. Tuhan nak uji tengok ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, suatu Nabi suruh kita berdoa, Allahumma ij'al khaira ayyamina yawma nalqaka. Wahai Tuhan, jadikanlah hari terbaik pada kami, hari kami bertemu denganmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa anta radin 'anna, dan engkau pula Tuhan redha sangat kepada kami. Sebab tu guru saya kata, Allah Rasulullah Muhammad, Tuhan ni kalau dia redha pada kita, kita mati pun tak apa, kita hidup pun tak apa. Cuma Tuhan kendung salah. Tu hikmah guru saya. Orang-orang alim, kalau mereka beramal dengan ilmu yang mereka sampaikan, Tuhan akan bagi hikmah. Hikmah ni apa? Hikmah ni kalam yang tak mereka belajar. Dalam kitab tak ada, dalam hadis tak ada, tapi keluar perkataan tu begitu menyentuh hati. Kita panggil hikmah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata dia, kalau Allah redha pada kita, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, hidup pun tak apa, mati pun tak apa. Kalau Allah redha pada kita. Tapi kalau Allah tak redha pada kita, tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, satu orang saya jumpa minggu lepas. Bini dia main mengadu di rumah saya. Mula-mula cerita dekat rumah saya. Akhir panggil saya, main duduk Ustaz, dengar masalah kawan kita ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas menega, tuan-tuan, menega sallallahu alaihi Muhammad.
Mereka turun rumah daripada pukul 2, balik pukul 7 malam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, 1000 kali tengoklah, maknanya berapa ribu sebulan dia dapat, hari-hari. Bukan jual apa sangat pun, jual mentabak ala sayyidina Muhammad. Tapi tuan-tuan, ala sayyidina Muhammad, kata dia tak tahu duit tu pergi mana, tak sedar duit tu keluar, tak tahu, tak nampak. Apa makna tuan-tuan? Allah cabut keberkatan rezeki. Na'udzubillah min zalik. Tapi ada orang yang pendapatan tak besar sangat pun, tapi tuan-tuan, dia puas hati. Di antara tanda Tuhan cabut keberkatan rezeki, Rasulullah SAW Muhammad guna pula duit yang Tuhan bagi untuk maksiat kat Tuhan. Satu orang ustazah Rasulullah SAW Muhammad, pendapatan bulanan tu dah kemah. Dia 6,000 bini 6,000 Rasulullah SAW Muhammad. Lepas tu pula menega, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nega pula, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu AF1 dulu, waktu mula-mula Akademi Fantasia dulu, salli ala sayyidina Muhammad, saya pergi ziarah, melawat, ziarah kawan. Dia kata, Ustaz, salli ala sayyidina Muhammad, kami bulan ni 500 habis hak tu, hak duk mengundi hak depan masuk Akademi Fantasia. 500 bulan ni Ustaz. Allah sayangnya guna duit di tempat yang tak sepatutnya. Kalau 500 dia bangun masjid, tuan-tuan, Allahu Akbar. Kalau 500 dia bagi ke anak yatim, Allahu Akbar. Dia boleh kutip di akhirat esok macam mana, banyak mana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita harap kita ni bila mati kita baik, maknanya kita mendapat keridaan Allah. Tuhan redha pada kita. Wa anta radin 'anna waqtim bis salihati a'malana. Wahai Tuhan, tolonglah akhirkan hidup kami dengan amal soleh amalan kami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, lah ni tuan-tuan, mai kita fikir saat kita renung saat. Kita ni nak mati dalam keadaan kita macam mana? Golongan salafun salih tak mau mati tengah tidur. Mereka tak mau mati tidur. Pasal apa? Tak bersedia. Mereka nak mati dalam keadaan dalam amal yang soleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu anak murid saya belajar di Yachih, satu orang anak murid saya. Satu orang tok khatib baca khutbah. Habis khutbah yang pertama, Rasulullah SAW Muhammad, di antara khutbah yang kedua tu, waktu orang tengah bila tengah duduk selawat tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia duduk, orang angkat tangan. Lepas tuan-tuan habis Tok Bilal baca doa selawat tu, Rasulullah SAW Muhammad tak bangkit lagi. Jadi kalau kita di Kedah ni, kalau lambat bangkit Tok Khatib tu, orang duk bayanglah Tok Khatib ni dia cari khutbah kedua apa. Akhir tuan-tuan, Rasulullah SAW Muhammad memang tak bangkit sungguh. Tok Bilal ni tengok tuan-tuan, dah tahlil macam tu, kembali ke rahmatullah di antara dua khutbah. Maknanya dia mati tengah berkhidmat kepada Allah. Allahu Akbar. Sallallahu Muhammad. Akhirnya kelang kabut masjid, orang buat turun jenazah dia tak di depan masjid ni, di depan saf yang pertama tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ganti orang lain nak sambung khutbah. Waktu lepas sembahyang jemaat tu, mereka tak pernah menempuh pengalaman yang sehebat itu.
Masjid mewangi, harum masjid. Tuan-tuan, kita boleh tak kita pilih kita mati macam tu? Tuan-tuan, boleh. Macam mana? Hidup macam tu. Sebab Nabi dah jamin, al-mar'u mata ala ma sya'alaih wa yuhsyaru ala ma mata alaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seseorang itu dia akan mati macam mana cara dia hidup. Kalau kita tuan-tuan macam ni, insya-Allah selalu main kuliah, selalu main mengaji. Nak mengaji ni tuan, sebenarnya bukan mudah tuan-tuan. Nak hadir kuliah ni tak mudah. Kalau Allah tak pilih tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, kalau Allah tak bagi hidayah, tangan masjid tu pun kita tak bijak. Tak mudah masalah Sayyidina Muhammad. Tapi kalau Allah bagi mudah, Allah nak kita menjadi ahli syurga. Maka sebab tu kalau kita faham, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang itu dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau Allah nak dia menjadi ahli syurga, Tuhan mudahkan dia buat baik. Kalau Tuhan nak dia menjadi ahli neraka, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia mudah buat jahat. Ni contoh ni. Lagi masuk waktu Isyak lagi Ustaz. 5 minit lagi. 8.25. Di KL ni masuk subuh pukul berapa? Subuh 6.55 5.55 Salah Sayyidina Muhammad. Okey. Dari 8.25 sampai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad 5.55. Tuan-tuan saya nak tanya, kita tergamak tak untuk tak sembahyang Isyak? Tak gamak tuan-tuan. Pasal Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Tuhan nak kita menjadi ahli syurga. Kita senang ya sembahyang. Tapi beramai orang yang masalah Sayyidina Muhammad yang senang tinggal sembahyang Isyak. Dia mudah tinggal yang Tuhan suruh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pasal Tuhan nak dia tercipta sebagai ahli neraka. Itu janji Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kullun muyassar lima khuliqa lahu. Setiap orang tu dia mudah buat apa yang Tuhan nak dia jadi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau Tuhan nak jadi alim, rajin ngaji, rajin hadir kuliah. Kalau Tuhan tak mau dia menjadi alim, mendapat ilmu, Allahu akbar, sallallahu alaihi wasallam. Mak dah hantar dah mengaji solah agama, lari teman, lari, jadi orang biasa. Jadi kita ni tercipta Tuhan nak jadi apa? Allahu akbar. Jadi kita harap sallallahu alaihi wasallam Muhammad, waqtim bis salihati a'malana wa tawaffana muslimin. Wahai Tuhan, matikanlah kami sebagai orang Islam. Ini kena minta. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wahai Tuhan, tutupkanlah umur kami dengan tutup yang baik. Jangan tutup umur kami dengan tutup yang tak baik. Doa ni ada satu doa lagi. Allahumma khtim lana bis-sa'adati allati khatamta biha li awliyaika ya Allah ya arhamar rahimin. Ustaz mana tulis, nanti kalau rajin buh dalam komputer, print keluar, kalau siapa nak bagi. Ini doa sangat baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma khtim lana bis-sa'adati allati khatamta biha li awliyaika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bis sa'adati allati khatamta biha
li awliyaika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana, wahai Tuhan, ni doa dibaca lepas baca Allahumma khtim lana tadi. Ini lebih khusus. Allahumma khtim lana, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wahai Tuhan kami, tutupkanlah umur kami bisa'adatillati, dengan kebahagiaan yang khatam tabiha, dengan kebahagiaan yang telah engkau tutupkan kebahagiaan tersebut li awliyaika, untuk para awliyamu, untuk para kekasihmu, ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi maknanya, kalau siapa-siapa baca doa ni sebelum daripada dia mati, Tuhan angkat martabatnya di makam awliya. Doa ni kelebihannya. Sebelum dia mati, masalah Sayyidina Muhammad, Tuhan angkat martabat yang baik, martabat awliya. Akhirnya dia mati seperti mati-mati para awliya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di antara seorang awliya ialah Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, isteri Rasulullah. Sayyidina Aisyah ni tuan-tuan, kita dalam hidup kita ada satu amalan yang paling sayang kita kalau kita tinggal. Kalau ada dalam hidup kita satu amalan yang paling sayang kalau kita tinggal, amal tu jangan tinggal. Kalau Ibnu Umar, dia sayang jemaah. Kalau Sayyidina Aisyah, dia sayang puasa. Ibnu Umar puasa tak banyak, tapi kuat sembahyang jemaah. Pasal apa dia tak tinggal? Pasal apa dia tak puasa? Sebab zaman Rasulullah, kalau siapa-siapa puasa masalah Sayyidina Muhammad, saf sembahyang maghrib orang lain penuhkan dulu. Macam kita di Mekah lah, kalau pergi belakang, duduk belakang. Ibnu Umar tak mau duduk di belakang, duduk depan. Dan tak bayang jemaah yang berkualiti sekali. Hadis Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tukhliful mi'ad. Tuan-tuan mata Allah sekalian, jadi Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, sahabat Sayyidina Muhammad, dia sembahyang jemaah yang paling berkualiti sekali. Nah, jemaah ni yang paling berkualiti ialah kalau kita sembahyang di saf yang pertama sekali. Jadi Ibnu Umar dia suka sembahyang jemaah. Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala dia suka puasa, sahabat Sayyidina Muhammad. Sehingga Sayyidina Aisyah tuan-tuan, sahabat Sayyidina Muhammad, ketika dia berdoa, dia khususkan, ya Allah Tuhanku, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, matikalah aku sedang berpuasa. Ini Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi kalau kita berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah, tu umum. Jadi boleh tak kalau kita berdoa dengan khusus? Boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan satu orang tuan-tuan, dia minta nak mati di Mekah. Satu orang ni dia minta nak mati di Madinah Al-Munawwarah. Sebab tuan-tuan, Nabi sebutlah hadis yang sahih. Nabi kata, man istata'a an yamuta bil madinati falyamut biha. Siapa-siapa boleh untuk mati di Madinah, matilah di Al-Madinah. Sallallahu alaihi wasallam. Apa kelebihan mati di Al-Madinah Al-Munawwarah? Dibangkitkan bersama Rasulullah. Bila mana berlaku hari kiamat, kebangkitan pada hari kiamat, yang mula-mula bangkit Rasulullah, Abu Bakar, Sayyidina Umar. Kemudian masalah Sayyidina Muhammad dibangkit Ahlul Baqi'.
Jadi orang yang mati di Madinah, mereka disimpan ataupun dikebumikan di Al-Baqiyah. Maka Nabi kata, kalau siapa-siapa boleh, matilah di Madinah. Kalau dia boleh mati di Madinah. Orang ni tuan-tuan duduk depan rumah saya. Rumah saya di Kedah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang tua biasa. Tapi satu yang dia tahu, satu dia buat. Satu masa saya baca hadis berkenaan dengan makanan yang Nabi suka, ialah Nabi suka dubak. Dubak tu labu. Nabi suka sungguh makan labu. Dia duk makan juga labu. Dengar Nabi suka makan labu. Tuan-tuan, dia pun jadi favorite dia labu. Kerana Nabi suka ya. Dia dah minta nak mati di Madinah, sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap tahun dia orang ada duit, sallallahu alaihi wasallam. Setiap tahun dia akan pilih isterinya tunaikan umrah dalam bulan puasa, sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tak tahulah dia minta dengan Tuhan, dia merintih, dia macam mana dia merayu kita tak tahu. 2 kali dia pergi, kalau tak salah ingat saya. Tahun yang ketiga dia pergi Mus'ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dia mati di Madinah, isteri dia balik seorang. Tuhan boleh bagi. Sebab Tuhan tu Maliki Yaumiddin, Tuhan pemilik hari pembalasan. Semua milik Allah belaka. Mana ada yang mustahil. Sayyidina Aisyah mati dalam bulan puasa. Dia minta nak mati dalam bulan puasa, nak mati tengah berpuasa. Nabi kita wafat, umur Sayyidina Aisyah umur 18 tahun. Dia hidup 40 tahun pula lepas Nabi kita wafat. Dalam 40 tahun tu tak pernah tinggal, ya Allah Tuhanku, matikanlah aku sedang berpuasa. Tuan-tuan, bila menjelang 40 tahun bulan puasa tu, awal puasa, mula-mula sihat, tiba-tiba jatuh sakit. Bila jatuh sakit, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, teruk sakit. Orang bawa main ubat, orang nak bagi dia makan, dia kata dia puasa. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kata kalau Ummul Mukminin tak makan ubat, sakit Ummul Mukminin ni boleh bawa mati. Dia kata, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, kamu nak suruh aku buka puasa, aku minta 40 tahun nak mati sedang berpuasa. Tuan-tuan, pada hari itulah Sayyidina Aisyah kembali ke rahmatullah. Pasal apa tuan-tuan? Sebab dia nak berbuka puasa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tidak ada benda mustahil. Guru saya tuan-tuan, dia mati tengah berkuliah, sallallahu alaihi wasallam. Dia minta, ya Allah Tuhan, kau bagilah aku mati, aku sedang mengajar. Kuliah subuh di Perlis, di orang baling. Sebulan sekali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kuliah di Perlis, kuliah subuh. Kalau kuliah subuh di Perlis, di baling dia duduk, tuan-tuan, dia sanggup tidur di Perlis untuk satu kuliah subuh ya, tu balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengah-tengah duduk berkuliah, orang tua kuliah tuan-tuan. Tuan-tuan bayang, orang tua buat kuliah. Orang macam mana? Kuliah subuh, bukan kuliah maghrib. Jadi tuan-tuan, boleh bayang kan? Orang sedang tang bila mana kepala dia beretuh mikrofon ni. Kembali ke rahmatullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sebab dia nak mati macam tu. Jadi subhanallah, jadi semua ni tuan-tuan, kita tu dilarang untuk kita minta mati. Nabi larang minta mati, kecuali minta mati dalam kebaikan, kecuali minta mati syahid. Dua tu ya. Nabi tak bagi kita minta mati, ya Allah matikanlah aku. Nabi tak bagi minta mati. Tapi Nabi memang suruh kita minta mati dalam kebaikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini tuan-tuan, maka kesempatan yang ada ini, kita duduk di akhir bulan Rabiul Awal. Saya tengok nak masuk tadi,
7 hari bulan kita akan menyambut Maulid Rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya sambut Maulid Rasul ni bukan kira bulan Rabiul Awal, tuan-tuan, dengan kata lepas dah ustaz, tak, bukan kira macam tu. Kita kena ingat Nabi, hari lahir Nabi itu setiap masa, detik dan ketika. Dalilnya Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, Nabi sendiri mengingati hari lahir dia. Nabi selalu puasa pada hari Isnin. Akhir para sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa Nabi suka puasa hari Isnin? Nabi kadzalika yaumun wulidtu fihi, itu ialah hari aku dilahirkan padanya. Jadi cara Nabi mengingati hari lahirnya dengan Nabi selalu puasa pada hari Isnin. Ingat kelahiran Nabi bukan hanya 12 Rabiul Awal, tapi sepatut setiap masa dan ketika. Sebab tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah bagi kepada umat melainkan kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hadiah pada kita semua. Saya nak cerita satu orang, ini betul-betul tuan-tuan, Nabi dah jamin. Satu orang tok guru tempat saya ni orang baling, saya kahwin dengan orang Ustaz. Satu orang tok guru ni, bila pertama-tama kali saya tengok muka dia, waktu saya baru balik Mesir, saya tengok muka dia, saya tak boleh nak bayang, elok sangat muka dia. Saya pun tanya mentua saya, kami panggil Tok Sutaib, yang menjadikan muka dia begitu elok sebab dia tak pernah meninggalkan sembahyang tahajud. Orang pernah tanya kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ma balul mutahajjidin ahsanun nasi wujuhan, pasal apa orang makin tahajud muka mereka elok sangat? Kata Al-Imam Hasan Al-Basri, khalau birrahman fa'albasahum nuran min nurih, mereka berkhalwat dengan Allah, maka Allah pakaikan di wajah mereka dengan cahaya. Tu elok muka mereka, elok sungguh. Pukul 3.30 pagi dah bangun tahajud. Pukul 3.30 pagi, kalau kampung atau malam tu gelap, tidur. Bila lepas bangkit, pasang lampu, lepas tahu orang tahu dah bangkit dah. Tok guru ni tuan-tuan Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, dia mati pada hari Maulud, pada hari Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada hari 12 Rabiul Awal. Saya tanya kepada almarhumah mentua saya, Tok Su mati hari Maulud ni, langsung saya kata, dia amal apa mak? Kata mentua saya, dia tak pernah meninggalkan pada hari Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam selawat 100 kali. Allah Sayyidina Muhammad. Selawat Sayyidi Ahmad Al-Bari, Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftah babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadan al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Setiap tahun hari Maulid, pukul 8 pagi, anak murid dia semua berhimpun Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, lepas salawat 1 kali 2 jam. Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Lepas selawat, nasi dia masak, anak murid buat malu.
Tuan-tuan, lebih 10 tahun dia buat, daripada dia muda sampai dia tua. Tuan-tuan, Tuhan bagi dia mati pada hari Maulud. Khidmat pada Rasulullah, Tuhan muliakan dia. Tuhan mati pada hari Maulud. Tuan-tuan, tidak ada janji yang paling benar melainkan janji Allah. Tak ada janji yang paling benar, janji Allah yang paling benar sekali. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Nabi memberi satu peneguhan di atas yang Allah sebut. Al-mar'u mata ala ma sya'alaih. Seseorang itu dia akan mati macam mana cara dia hidup, dan akan dibangkitkan wa yub'atsu ala ma mata alaih, dan akan dibangkitkan seperti mana dia tidur, dan akan dibangkitkan seperti mana dia bangun daripada tidur. Ada satu orang artis tak mahu sebut, na'udzubillah min zalik, dia mati tengah menari di Kelantan. Sebab hidup dia suka macam tu, mati tengah menari. Jadi kita ni masalah Sayyidina Muhammad, kita boleh pilih nak hidup kita. Kita nak pada habis umur macam mana, kita nak akhir kita macam mana, hiduplah macam tu, insya-Allah. Satu orang di tempat saya kuliah hari Jumaat, sahabat saya Ustaz Ahmad Yahya mengajar. Habis kuliah, dia salam dengan Tok Guru, dia langkah 3 langkah ya keluar, jatuh depan masjid. Orang masuk balik dalam masjid, tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad langsung memandang. Ketika tu orang mengucap, orang ajak mengucap 2 kalimah syahadah, tuan-tuan, dia boleh mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Habis. Kau tengok, hari Jumaat, mati lepas kuliah, mati dalam wudu. Soalan Sayyidina Muhammad boleh mengucap 2 kalimah syahadah dalam masjid pula. Ini semua ni ialah pilihan Allah, ikut apa yang kita nak. Dan Tuhan sebut, wa ma rabbuka bizzalamil lil abid, dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi akan hamba-hamba dia. Jadi kalau kita sebaliknya, makna apa? Kita yang menzalim diri kita sendiri. Kita sendiri yang menzalim diri kita sendiri. Allah tidak menzalimi hamba-hamba dia. Ya, tuan-tuan, mudah-mudahan masalah Sayyidina Muhammad sedikit yang saya sampaikan pada malam ini, tuan-tuan, boleh memanfaatkan dan jadi satu inspirasi. Marilah kita semua berazam untuk menjadi orang soleh. Kita mesti berusaha untuk duduk di tempat orang soleh. Kalau di dunia ni masalah Sayyidina Muhammad, kita tidak berupaya untuk meletakkan diri sebagai orang soleh, tuan-tuan, tempat dalam syurga tak ada. Sebab sekurang-kurang martabat ahli syurga ialah salihin. Bila kita minta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, Tuhan tolong tunjuk pada kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, jalan orang yang engkau memberi nikmat kepada mereka. Siapa dia? An-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, as-salihin. 4 jenis ni ya. An-nabiyyin, nabi-nabi, as-siddiqin, golongan awliya, asy-syuhada, as-salihin. Kalau kita tak berjaya mencapai martabat orang soleh, na'udzubillah min zalik, maka bermakna dalam surga tidak tersenarai nama kita. Na'udzubillah min zalik. Jadi saya ingat, tuan-tuan, cukup setakat itu dulu. Allah Sayyidina Muhammad, moga-moga Tuhan bagi kekuatan pada kita untuk kita menjadi hamba yang soleh, Allah Sayyidina Muhammad, dan kita berjaya untuk menempatkan diri kita walau sesaat sebagai orang soleh sebelum kita mati, insya-Allah. Dan tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, moga-moga
pertemuan kita ini mendapat rahmat, dan kita semua akan ditemukan lagi dalam pertemuan yang penuh dengan rahmat, insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Terima kasih pada Ustaz Munir yang menjemput saya pada malam ini untuk tujuan bertemu dengan tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad. Dan kita haraplah pertemuan kita pada malam ini jadi sebab kita akan berenang di bawah arasy Tuhan pada hari bangkit nanti. Sebab di antara orang yang akan berpayung di bawah arasy Tuhan ialah orang yang bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Fajazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.